Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kelas pendidikan Islam aliran kemahiran tingkatan 4. Jom belajar bersama saya. PDPR kita pada hari ini ialah pelajaran yang kedua, bahagian hadis, unit 1, tajuknya ialah konsep keusahawanan. Anak-anak bolehlah rujuk di dalam buku teks muka surat 38 hingga muka surat 40. Jom kita baca hadis dan kita fahaminya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berbunyi, An Rafi' bin Khadijin qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab? Qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Maksudnya, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah pekerjaan yang paling baik? Jawab baginda, usaha seseorang dengan tangannya dan semua jenis jual beli yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan kepada hadis yang kita baru baca sebentar tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa jual beli yang baik adalah merupakan antara pekerjaan yang mulia di sisi agama Islam. Apakah pengertian usahawan? Usahawan ialah orang yang mengusahakan sesuatu perusahaan ataupun pengusaha. Ciri-ciri usahawan Muslim. Yang pertama, bertanggungjawab. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, memiliki sifat jujur di dalam hati. Yang keempat, mestilah ada rasa ataupun perasaan bertolak ansur di dalam diri seseorang usahawan Muslim. Yang kelima, berani. Usahawan Muslim mestilah seorang yang berani menyatakan kebenaran. Yang keenam, mestilah memiliki sifat adil. Dan yang ketujuh, ikhlas. Itulah antara ciri-ciri usahawan Muslim. Mari kita mengenali tokoh usahawan Muslim. Seperti di dalam gambar, beliau ialah Allahyarhamah Datuk Wira Dr. Maznah binti Hamid. Beliau digelar Iron Lady ataupun wanita besi. Beliau adalah seorang usahawan wanita Muslim yang berjaya. Memiliki syarikat kawalan keselamatan yang di bawahnya terdapat ribuan pekerja. Beliau mengimpikan 36 jam sehari bagi merealisasikan cita-citanya. Beliau seorang yang suka mempelajari ilmu yang baharu, walaupun mempunyai pengalaman yang banyak dan luas di bidang keusahawanan. Antara kata-kata perangsang beliau ialah, tanpa keberanian, impian hanya tinggal impian. Berpegang kepada prinsip itulah, beliau berada di puncak jaya. Seterusnya ialah tokoh usahawan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dua contoh tokoh usahawan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah yang tidak asing lagi, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala
Contoh tokoh usahawan yang kedua ialah daripada kalangan sahabat, iaitu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita perhatikan apakah bidang keusahawanan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Baik, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid telah mengusahakan perniagaan barang-barang makanan, wangian serta pakaian. Ya, dan beliau adalah seorang usahawan yang sangat tekun dan rajin, sehingga dengan tekunnya beliau mampu mengembangkan perniagaannya hingga keluar Hijaz. Tokoh usahawan Muslim pada zaman Rasulullah yang kedua pula ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bidang keusahawanan yang diceburi oleh beliau ialah sektor pertanian dan perniagaan. Beliau telah memulakan dengan modal yang sedikit, namun dengan usaha, kegigihan dan kerajinan beliau telah berjaya di bidang ini, dan beliau juga adalah merupakan antara sahabat Rasulullah yang berjaya di bidang perniagaan dan juga bidang keusahawanan. Tokoh usahawan Islam di Malaysia. Yang pertama ialah Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Yang kedua, Datuk Haji Ramli bin Mukni, dan yang ketiga, Zulkifli bin Harun. Mari kita ketahui satu persatu tokoh usahawan Muslim di Malaysia. Yang pertama ialah Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari. Bidang keusahawanan yang telah diceburi oleh beliau ialah membangunkan empayar perniagaan makanan, hartanah dan telekomunikasi. Siapa tak kenal ya dengan Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari ni ya? Beliau adalah merupakan pengasas kepada Yayasan Al-Bukhari yang sangat terkenal. Yayasan Al-Bukhari ini ditubuhkan, tujuannya adalah untuk memberi kebajikan kepada mereka yang memerlukan. Dan Tan Sri Said Mukhtar Al-Bukhari ini yang merupakan salah seorang jutawan Islam di Malaysia, sangat banyak memberi bantuan ataupun sumbangan dalam pelbagai bentuk dan bidang. Beliau yakin bahawa rezeki ataupun kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya adalah untuk membantu orang lain. Dan beliau juga sangat berpegang kepada keberkatan rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Oleh sebab itu, wajarlah kita jadikan tokoh usahawan Muslim ini sebagai contoh ataupun ikutan. Tokoh yang kedua ialah Datuk Haji Ramli bin Mukni. Bidang keusahawanan yang telah diceburi oleh beliau ialah mengusahakan produk makanan halal berasaskan daging seperti daging burger, sausage, daging kisar dan berbola daging. Juga banyak lagi produk-produk yang telah dihasilkan oleh beliau. Beliau adalah merupakan pengasas kepada produk berjenama Ramli. Siapa tak kenal ya? Yang mana produk ini sangat dikenali di kalangan rakyat Malaysia. Produk-produknya ada di mana-mana supermarket ya. Kalau kita masuk kat mana-mana supermarket, kita tengok ada. Ya, Alhamdulillah, ada produk Muslim yang sangat dekat di hati rakyat Malaysia. Ya, antara prinsip kejayaan beliau ialah beliau seorang yang sangat tekun, jujur, rajin,
bersungguh-sungguh, tak putus asa ya, untuk mencipta kejayaan. Dan bukanlah laluan kejayaannya bukanlah mudah ya. Jadi marilah kita jadikan beliau sebagai contoh ya, untuk kita mencipta kejayaan pada suatu hari kelak, insya-Allah. Dan contoh tokoh usahawan Muslim Malaysia yang ketiga ialah Zulkifli bin Harun. Bidang keusahawanan yang telah diceburi oleh beliau ialah membangunkan pelbagai alat rekaan bidang kejuruteraan mekanikal dan automotif, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan kreatif, komunikasi radio dan satelit serta optik fiber. Beliau terkenal dengan gelaran MacGyver Malaysia, yang mana pemikirannya sangat kreatif dan inovatif. Sebenarnya banyak cabaran yang telah dilalui oleh beliau untuk merealisasikan impiannya. Namun beliau tidak pernah kenal arti patah semangat. Malah beliau adalah seorang yang sangat gigih, seorang yang sangat kental. Jadi oleh itu marilah kita contohi kegigihan beliau ini untuk kita sama-sama mencipta impian dan untuk merealisasikan apa yang ada di dalam diri kita, impian yang ada di dalam diri kita pada suatu hari kelak. Setakat ini sahaja PDPR kita pada kali ini. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahaminya dengan baik. Dan moga-moga kita dapat menghayati pelajaran yang kita perolehi pada hari ini. Dan moga-moga juga ianya dapat kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa ya anak-anak, mohon jawab soalan kuis yang linknya Ustazah telah sediakan di ruangan description di bawah. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya-Allah. Sekian, terima kasih. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.